Dan sekali lagi pada hari ini kita bertemu lagi dalam bengkel TS25 untuk modul yang ke-6 yang mana pada hari ini membawa kita dalam tajuk kefahaman melalui reka bentuk. Dan apa yang telah diterangkan oleh penyelaras masa di sekolah tadi, ini sebenarnya kita banyak lalui semasa PDPR iaitu PBL kalau tidak silaplah. Walau apapun, untuk keterangan lebih jelas, untuk kita lebih faham mengenai tajuk ini, kita serahkan masa dan tempat ini kepada penyelaras TS25 iaitu Cikgu Noni. Dipersilakan Cikgu Noni. Oke, terima kasih kepada Nurul yang membantu menjadi moderator pada petang ini. Oke, sebelum itu selamat petang kepada GB, para SLT dan juga rakan-rakan MLT karena telah meluangkan masa bersama-sama dalam sharing pada petang ini. Oke, so tanpa membuang masa, saya akan share video kita, yaitu modul 6 yang bertajuk kefahaman melalui kefahaman mereka bentuk. Sekejap. Kefahaman melalui reka bentuk. Okay. Modul 6. Oke, sebelum itu saya ingin minta respon. Boleh dengar suara saya tadi? Boleh. Teruskan. Oke, thank you JB. Transformasi Sekolah 2025. Sharing hari ini bertajuk kefahaman melalui reka bentuk. Cuma boleh kuatkan sedikit kah, Cikgu Noni? Alamak. GB paling kuat sudah nih GB, saya tidak mungkin ada masalah ya. Dalam modul 6 memiliki dua sub modul. Sekejap. Saya off dulu nih yang sedang saya punya suara sini. Modul 6.1 yaitu merupakan sub modul yang berkaitan dengan merungkai standar PKMR. Manakala sub modul 6.2 ialah sub modul yang berkaitan dengan pengajaran inovatif ataupun pelan pembelajaran berasaskan projek. Oke, sekarang kita melihat konsep TS25 dan modul 6. Kita melihat itu merupakan salah satu matlamat program TS25, yaitu kualiti pelajaran dan pembelajaran. Jadi elemen-elemen yang ada di ini yang kita akan belajar bersama-sama nanti ini dapat kita gunakan dalam memaksimumkan kualiti pengajaran dan pembelajaran guru dan juga murid yang lebih bermakna. Jadi dalam modul 6 ini menjelaskan tentang kefahaman melalui reka bentuk ataupun dikenali sebagai backward design. Yang memfokuskan modul 6.1 yaitu modul teras, di mana yang merungkai standard pengajaran dan pembelajaran KMR. Sepintas lalu, dalam merungkai standard, kita perlu merungkai DSKP, kedua kejelasan guru dan juga pembelajaran murid,
Kemudian kita juga perlu mengetahui apa itu model KMR. Seterusnya menggunakan idea utama. Dan yang terakhir ialah menggunakan soalan pencetus idea. Manakala bahagian yang kedua nanti dalam subtopik ini ialah PDP ataupun pengajaran dan pembelajaran dalam KMR. Di mana kita akan mengenali konsep KMR dan kedua kita merancang pembelajaran dan pengajaran menggunakan KMR dan yang ketiga kita membina rubrik untuk tujuan pentaksiran dan penilaian. Okey. Idea utama dalam submodul 6.1 ini ialah pedagogi kreatif revolusi pembelajaran bermakna murid. Yang membawa makna kita membina kapasiti pedagogi guru untuk perubahan drastik secara besar-besaran untuk pembelajaran bermakna murid. Okey, objektif pembelajaran 6.1. Yang pertama, kita dapat memahami kepentingan merungkai DSKP dalam melaksanakan PDPC. Yang kedua, kita juga dapat menjelaskan proses merungkai DSKP. Objektif yang ketiga, kita juga dapat membina idea-idea utama dan soalan-soalan pencetus idea. Objektif yang keempat, kita dapat menjelaskan kepentingan kefahaman melalui penggunaan reka bentuk iaitu KMR. Seterusnya, kita juga dapat merancang pengajaran dan pembelajaran menerusi model KMR. Dan yang terakhir, kita dapat membina rubrik tugasan yang bersesuaian untuk pentaksiran bilik darjah ataupun PBD. Ini merupakan kriteria-kriteria kejayaan dalam 6.1. Dalam sharing pada hari ini, kita akan dapat merungkai standard kandungan dan standard pembelajaran dalam DSKP. Kedua, kita dapat menghasilkan idea utama dan soalan pencetus idea. Yang ketiga, kita dapat melengkapkan template PDP KMR yang mengandungi 3 peringkat. Seterusnya, kita juga dapat membina instrumen pentaksiran berdasarkan aktiviti dan kaedah pentaksiran yang dipilih. Seterusnya, yang terakhir, kita dapat membina rubrik untuk menilai kriteria-kriteria projek yang dihasilkan oleh murid. Proses merungkai DSKP adalah sangat penting. Jadi sebagai guru kita perlu memahami apa itu DSKP. Kita merungkai bahan dalam DSKP adalah bertujuan untuk menghasilkan idea utama. Kemudian kita membina atau mengemukakan soalan penting yang boleh mencetuskan pemikiran ataupun idea di kalangan murid-murid kita terhadap proses pembelajaran dan pada masa yang sama kita menggunakan backward design ataupun dikenali sebagai KMR. Seterusnya grafik menunjukkan kejelasan guru terhadap DSKP dan juga hubungan kurikulum guru dan juga murid. Jadi adalah sangat penting seorang guru menguasai dan memahami dokumen standard dan pentaksiran ataupun DSKP. Dalam DSKP itu kita sudah tahu bahawa ada beberapa elemen yang penting iaitu standard kandungan, standard pembelajaran dan juga standard prestasi, iaitu tahap penguasaan yang telah ditetapkan berdasarkan mata pelajaran yang tertentu. Jadi sangat penting kita ni sebagai guru perlu jelas dan faham dalam memastikan objektif pembelajaran, perkembangan pembelajaran dan juga kriteria kejayaan dalam merungkai DSKP ini. Kenapa?
supaya pengajaran dan pembelajaran ini tidak terpisah. Kedua, supaya strategi pengajaran dan juga pengajaran ini tidak tersasar. Dan sentiasa akan ada pemantauan mengenai perkembangan pembelajaran murid-murid. Okey, data pentaksiran yang diperolehi pula kita boleh manfaatkan supaya kita sebagai guru tahu perkembangan murid-murid kita. Paparan yang seterusnya ialah model KMR. Okay, kita tengok yang di tengah-tengah ada pengetahuan dan juga kemahiran. Okay, kemahiran murid ini dapat diperolehi melalui pertama soalan pencetus idea. Okay, kamu tengok tu yang sekolah di dalam tu. Kemudian yang kedua melalui kemahuan ingin tahu, inquiry dan juga inovasi, kompetensi pembelajaran bermakna ataupun dalam 6C. Student voice ataupun suara dan pilihan murid, maklum balas dan juga semakan, serta perkongsian. Jadi untuk memastikan murid-murid memperolehi semua yang telah disebutkan tadi, maka kapasiti guru-guru perlulah dipertingkatkan ke arah pembelajaran yang lebih bermakna buat murid-murid. Seorang guru itu boleh melaksanakan pembelajaran modular dengan merungkai di SKP. Okey, kemudian merangkaikan ia menjadi satu pengajaran yang lebih inovatif dan juga memfokuskan pentaksiran bilik darjah. Seterusnya kita melihat kepada carta alir PDP KMR. Okey, kita melihat 3 elemen penting di sana, iaitu kurikulum, pedagogi dan juga pentaksiran. Ini berkait rapat dengan connecting the dot. Okey, kenapa ketiga-tiga ini sangat berkait rapat? Supaya PDPC itu dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Idea utama yang perlu kita capai dalam 6.1 ini ialah satu pemikiran bertema yang boleh menghubungkan pengetahuan dan kemahiran secara bersepadu interdisciplinary. Idea utama ini juga merupakan satu lensa ataupun skop yang luas dan mendalam dengan memberi pembelajaran yang bermakna kepada murid-murid. Okay, ciri-ciri idea utama. Okay, ciri yang pertama, idea utama itu mestilah ringkas. Antara 6 hingga 10 patah perkataan sahaja. Ciri yang kedua, idea utama mestilah konseptual dan juga bermakna. Tiada jawapan ya ataupun tidak atau dengan fakta sahaja. Jadi idea utama ini sangat bermakna dan boleh bermanfaat. Ciri yang ketiga, idea utama itu bersifat terbuka. Tiada jawapan yang betul ataupun salah, semua jawapan boleh diterima. Ciri yang keempat, idea utama ini bersifat berkekalan. Tiada tempoh had masa. Idea itu sentiasa relevan dan boleh digunakan pakai dalam pelbagai bidang. Soalan pencetus idea. Okay, kita lihat kepada paparan slide. Okay, soalan pencetus idea ini sangat penting. Di mana ia boleh mencetuskan idea pemikiran murid-murid. Jadi murid-murid ini dapat meneroka makna yang lebih mendalam dalam soalan-soalan yang diberikan dalam PDP KMR. Soalan pencetus idea ini boleh mencetuskan pemikiran yang lebih kritikal ataupun lebih kritis dalam diri murid itu. Selain itu, soalan pencetus idea boleh mendorong murid berfikir untuk melakukan tindakan dalam menyelesaikan sesuatu masalah ataupun dalam membuat keputusan.
Dan soalan ini boleh merupakan pemikiran yang boleh melintasi ataupun melangkaui disiplin-disiplin serta bidang-bidang tertentu dalam proses pembelajaran. Soalan pencetus idea ini terbagi kepada dua, iaitu topical essential question ataupun berdasarkan kandungan ataupun topik. Yang kedua, overarching question ataupun melangkaui kandungan ataupun topik. Dalam paparan ini ditunjukkan contoh-contoh soalan yang melibatkan kedua-dua bidang di dalam soalan pencetus idea. Okey, jadi rakan-rakan boleh baca di sana. Contohnya dalam topikal ini, kalau PSV, jenis soalan dia, bagaimanakah anda mengaplikasikan gabungan media, proses dan teknik dalam penghasilan diorama? Kalau yang overarching ini, soalan dia lebih terbuka. Bagaimana seorang pelukis ataupun pereka menzahirkan idea mereka dalam membentuk dan membuat binaan. Jadi boleh nampakkan perbezaan soalan pencetus idea ini. Okey, jadi boleh tengok lagi di situ dalam subjek RBT dan juga Maths. Baik, seterusnya proses merungkai di SKP. Okey, jadi proses merungkai di SKP ini melibatkan pembelajaran modular yang merentasi beberapa subjek secara bersepadu bagi standard kelas ataupun tahun yang sama tapi mata pelajaran yang berbeza. So dalam peringkat yang permulaan ini, apa yang guru perlu lakukan? Okey, mari kita tengok yang pertama. Okey, beberapa guru yang berlainan subjek akan duduk bersama. Yang kedua, mereka akan mula menentukan subjek tuan rumah untuk PBL. Yang ketiga, menentukan standard yang hendak dirungkai dari setiap subjek dan rungkai ke dalam template yang telah disediakan. Yang keempat, menentukan TP6 bagi standard yang telah dipilih di setiap subjek. Seterusnya, membina idea utama dari semua standard yang telah dirungkai. Daripada idea utama tadi, barulah boleh dibuat soalan pencetus idea. Dan idea utama untuk subjek masing-masing. Okey. Sekiranya dalam DSKP, dalam mata pelajaran tertentu, ada yang tiada TP6. Hanya TP5 saja yang paling tinggi. Maka guru-guru perlu menetapkan TP yang tertinggi. Baik, ini adalah contoh bagaimana kita boleh merungkai di SKP. Kita sama-sama lihat di SKP yang digunakan yang dalam proses merungkai ini, contoh yang diberikan adalah di SKP tahun 6 bagi mata pelajaran, ada 5 mata pelajaran di sini iaitu PSV sebagai tuan rumah, disokong oleh mata pelajaran RBT, matematik, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kalau kita lihat di sini, di SKP bagi PSV adalah mengenai tajuk membentuk dan membuat binaan. RBT pula ialah penghasilan projek, Math ialah tentang ruang, BM kemahiran iaitu kemahiran menulis, kelompok 2, BI juga mengenai kemahiran menulis. Baik, bagi subjek PSV ni, standard kandungan yang telah dipilih ialah 3.3 iaitu ekspresi kreatif. Jadi standard pembelajaran yang ditetapkan untuk standard kandungan ini adalah 3.31 sehingga 3.35. Standard pembelajaran 3.35 adalah yang paling tinggi, standard pembelajaran objektif pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid yang paling tinggi, yang akhirnya nanti murid ini akan dapat menguasai tahap penguasaan yang paling tinggi dalam TP6 yang dinyatakan di sini untuk subjek PSV. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada isu dalam bimbingan kita di sekolah, guru-guru agak tidak bersetuju apabila dalam KMR kita menetapkan TP6 terus sebagai tahap penguasaan murid. Kita perlu ingat bahawa
KMR dengan single point ataupun yang kita perancangan pengajaran kita secara biasa melalui satu subjek dan mengikut sequence itu adalah tidak sama. Kalau mungkin di peringkat merancang single point itu single subject, mungkin kita akan ikut step by step bagi standard pembelajaran untuk standard kandungan tertentu bagi pelajar itu melalui perkembangan pembelajaran tahap penguasaannya. Tapi bila kita menggunakan KMR, tentulah sudah pasti sebab dia melibatkan kita sudah merungkai di SKP tadi beberapa subjek dan kita telah teliti dari segi big idea dan juga soalan-soalan penting yang membantu murid itu menguasai pengetahuan dan kemahiran yang kita sampaikan melalui pengajaran kita, maka adalah wajar bagi kita meletakkan TP6 ini sebagai KPI. KPI kita untuk memberi ruang dan peluang pada murid kita mencapai tahap penguasaan paling tinggi dalam pendekatan pembelajaran berasaskan projek. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita merancang pentaksiran, KMR dia akan merancang pentaksiran terlebih dahulu dan menentukan aktiviti pedagogi yang sesuai untuk murid tadi mencapai atau memperolehi perkembangan ataupun menguasai tahap-tahap tertentu, maka berlaku dalam dua keadaan. Sama ada yang pertama semasa proses penyampaian guru terhadap kandungan itu mengikut objektif ini 3.31 hingga 35 dan juga melalui proses murid tadi menghasilkan projek. Murid itu dah produce projek, daripada projek kemudian murid itu akan buat pembintangan, akan berlaku kita menentukan tahap penguasaan dia sehinggalah adakah dia boleh dapat pada tahap TP6 ataupun TP5. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, bila kita gunakan KMR, jarang sekali murid tadi dapat menguasai tahap yang paling minimum. Kerana inilah yang kita katakan pendekatan KMR ini membantu murid tadi, memberi peluang kepada murid itu untuk mencapai sehingga tahap yang paling tinggi. Sekiranya berlaku tahap penguasaan yang paling minimum, contohnya murid ini tadi dapat 3, guru telah dapat mengenal pasti di mana bila murid tadi ini memperolehi tahap penguasaan yang paling minimum yang kita boleh bantu untuk dia mendapat tahap penguasaan yang seterusnya dan seterusnya sehingga dia menghasilkan projek. Jadi mungkin jelas kat sini bahawa kenapa kita menetapkan TP6 dalam KMR. Dia tidak sama dengan single subject, pengajaran single subject yang menentukan step by step untuk mencapai objektif pembelajaran tertentu sehingga murid itu mencapai TP6. Okay, kita lihat pula bagi subjek ataupun mata pelajaran yang menyokong pada mata pelajaran tuan rumah tadi, iaitu RBT, matematik, BM dan bahasa Inggeris. Setiap mata pelajaran yang menyokong ini akan melihat pada standard kandungan ataupun tajuk yang boleh dikaitkan dengan mata pelajaran tuan rumah tadi. Kalau RBT ni adalah mengenai penghasilan projek. Jadi standard kandungan dia berkaitan dengan mereka bentuk projek. SP yang paling tinggi ialah membuat penyelenggaraan dan seterusnya TP6-nya seperti yang dinyatakan ini. Begitu juga matematik, mengaitkan standard kandungan ataupun tajuk ruang itu dengan mata pelajaran tuan rumah tadi mengenai membentuk dan membuat binaan yang mungkin memerlukan bentuk-bentuk 3 dimensi ataupun yang berkaitan dengan ruang ataupun isi padu. Seterusnya adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris ni sebenarnya adalah kemahiran. Kemahiran yang sama iaitu kemahiran menulis dan kemahiran menulis bagi subjek BM, juga writing skill bagi subjek BI. Tapi mungkin guru ini nak memaknakan dari segi kemahiran bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia, walaupun menulis dari bahasa Malaysia macam mana, bahasa Inggeris menggunakan language English, macam tu. Jadi nak bagi supaya benda tu dapat dikuasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jadi apabila kelima-lima subjek ini dirungkai, SK dan SP serta melihat pada TP6-nya, maka guru tadi telah menghasilkan idea utama yang inilah estetik inspirasi gaya hidup sihat. Bila kita melihat kalau estetik ni lebih kepada istilah
pendidikan seni visual yang melihatkan konsep-konsep kecantikan, keindahan, kesenian pada fungsi atau bentuk keharmonian dia punya projek ataupun produk. Dan dia bila kita sebut inspirasi gaya hidup sihat, dia nampak macam lebih kepada physical activity yang melibatkan. Jadi idea utama ini nampak boleh mencetuskan pemikiran soalan-soalan di kalangan murid tadi untuk berfikir apa yang dia perlu produce, apa yang bagi setiap mata pelajaran nanti. So jadi bagi setiap mata pelajaran akan menggunakan idea ini untuk menghasilkan tugasan lah. Contohnya kalau BM tadi dia belajar tentang writing skill, dari segi tugasan dia akan menyentuh tentang idea ni. Dia akan buat tentang writing skill tentang idea ni. Begitu juga mata pelajaran yang lain. Seterusnya pelan perancangan pengajaran melalui KMR. Okey, hasil daripada video merungkai DSKP tadi, kita akan masukkan dalam pelan pembelajaran ini. So dalam bahagian peringkat 1 ini, iaitu hasil yang diharapkan, guru akan menghasilkan objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan. Seterusnya pelan perancangan pengajaran melalui KMR. Okey, hasil daripada video merungkai DSKP tadi, kita akan masukkan dalam pelan pembelajaran ini. So dalam bahagian peringkat 1 ini, iaitu hasil yang diharapkan, guru contohnya kalau PSV menghasilkan diorama. Secara kesimpulannya, bila guru itu memberikan tugasan ataupun projek, maka mesti guru tersebut menyediakan instrumen pentaksiran yang bersesuaian, sama ada secara lisan, pemerhatian ataupun bertulis. Peringkat ketiga ialah pelan pembelajaran, di mana ia dirancang mengikut prinsip W2. Hook, equip, rethink, evaluate, tailored dan juga organize. Okey, jadi akhir sekali ialah bagaimana menghasilkan rubrik pentaksiran untuk menilai projek bagi setiap mata pelajaran. Okey, jadi rubrik ini ialah menjelaskan tentang ciri-ciri cemerlang yang perlu ada semasa proses pelaksanaan projek. Yang kedua, rubrik ini dapat membantu murid faham apa yang perlu mereka lakukan untuk cemerlang. Dan yang ketiga, rubrik ini dapat menyingkiri sikap dan tindakan bias serta subjektiviti semasa proses penilaian ataupun pentaksiran. Okay, submodul 6.2 ini merupakan lanjutan daripada submodul 6.1, di mana fokus submodul ini ialah merancang PDP berasaskan KMR PBL secara inovatif ke arah merealisasikan pembelajaran yang bermakna. Aktiviti yang disusun dapat mencipta ruang dan juga peluang supaya murid dapat menghasilkan produk serta persembahan secara autentik dengan mengaplikasikan 6C di samping mengambil kira elemen kolaboratif dan juga perspektif global. Okey, idea utama di dalam 6.2 ini ialah pembelajaran bermakna mengupayakan pemikiran yang inovatif. Yang berpusatkan murid. Kedua, berfokus pada penerokaan idea utama dalam sesuatu disiplin. Yang ketiga, PBL itu dapat menggalakkan murid-murid menggunakan pengalaman interdisiplin dari subjek-subjek yang lain. Seterusnya, PBL ini juga berkonsepkan
di mana ia melibatkan murid belajar secara aktif dalam menyelesaikan persoalan dunia yang sebenar. Seterusnya, ia melibatkan murid-murid melakukan penyiasatan yang konstruktif pada satu topik, dan PBL ini bercirikan otonomi murid, penetapan matlamat, pembelajaran secara kolaboratif, dan juga komunikasi dan refleksi. Okey, seterusnya kompetensi pembelajaran yang bermakna terdiri daripada pembelajaran 6C. Okey, yang pertama pemikiran yang kritis, kreativiti, komunikasi, kolaboratif, kewarganegaraan dan juga sosial. Okey, keterangan bagi setiap pembelajaran ini ada dijelaskan di dalam modul 6. Jadi rakan-rakan MLT bolehlah bolehlah membaca dengan lebih lanjut dalam modul 6. Okey, ini pula adalah pendekatan interdisiplinari di mana konsep ini merupakan konsep mendatar merentas mata pelajaran. Okey, di mana ia menggabungkan SP daripada SK yang berbeza pada mata pelajaran yang berbeza. Okay, tetapi dalam tahun ataupun tingkatan yang sama untuk diajar dalam satu masa tertentu. Jadi ini boleh dilaksanakan pendekatan ini sekiranya terdapat SP ataupun SP daripada SK yang berbeza tetapi mempunyai konsep yang berkaitan. So, di sebelah ini menunjukkan bagaimana interdisiplinary ini dapat menggalakkan murid iaitu dari aspek mensintesis idea daripada pelbagai disiplin dan juga membuat perkaitan antara idea dan konsep, mengaplikasikan pengetahuan. Okay, seterusnya kitaran PBL. Okay. Pasti guru-guru masih ingat sebab kita telah dan pernah melaksanakan PBL sebelum ini ya. Jadi kita ingat semula, yang pertama menetapkan hala tuju projek, yang kedua merangka soalan pencetus idea, yang ketiga merancang penilaian iaitu pengetahuan dan juga kemahiran, yang keempat pemetaan projek dan yang kelima pengurusan pelaksanaan projek. Okay, itu ialah kitaran PBL. Dan seterusnya elemen-elemen yang penting dalam PBL, mari kita ingat semula yang pertama iaitu memberi fokus terhadap kandungan penting dan juga isu autentik. Yang kedua, soalan pencetus, mempunyai soalan pencetus idea yang mencabar. Yang ketiga, terdapat ia dapat mencetuskan keperluan dan juga kemahuan untuk tahu dan juga melaksanakan. Yang keempat, di sini murid terlibat secara aktif dalam proses inquiry. Yang kelima, berlaku keperluan melaksanakan inovasi. Yang keenam pula dapat membina kompetensi pembelajaran yang bermakna. Yang ketujuh dapat menggalakkan murid-murid membuat pilihan dan juga memberi cadangan. Dan yang ke-8 dapat menggabungkan maklum balas dan juga semakan. Dalam melaksanakan PBL ataupun pembelajaran berasaskan projek, merancang garis masa adalah sangat penting. Ini supaya kita lebih berdisiplin untuk mengikuti setiap aktiviti ataupun program yang telah kita tetapkan mengikut tarikh ataupun masa yang telah kita jadualkan. Dan akhirnya projek kita dapat disiapkan dalam masa yang telah ditetapkan. Okey, akhirnya projek yang telah disiapkan dapatlah dikongsikan melalui aktiviti showcasing produk dan juga performance. Okey, ini memberi faedah kepada murid. Yang pertama, murid dapat menghubungkaitkan pembelajaran dengan dunia semasa. Okey, murid menjadi lebih empati, murid belajar menerima maklum balas secara konstruktif, bekerja lebih keras, murid lebih yakin dan juga berani, murid boleh bersuara serta memberi pandangan dan juga
murid dapat membina grow mindset. Okey, sampailah kita kepada rumusan bahagian submodul 6.2 yang terdiri daripada 5 bahagian. Yang pertama, pembelajaran berasaskan projek. Yang kedua, kita telah melihat kompetensi pembelajaran yang bermakna melalui 6C. Yang ketiga, kita telah melihat juga kitaran PBL. Dan yang keempat, kita juga melihat perancangan pengajaran inovatif iaitu PDP, PBL. Dan yang kelima, pengurusan projek. Selesai sudah perkongsian modul 6 yang terdiri daripada 2 bahagian, PDP KMR dan juga PBL KMR. Okey, saya minta maaf oleh kerana tidak begitu jelas ataupun lengkap perkongsian pada petang ini. Namun selepas ini kita akan lebih mendalami lagi melalui perbincangan bersama dengan guru besar dan juga rakan-rakan MLT, SLT di dalam grup ini. Okey, tapi sebelum itu, sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin share satu video tentang showcasing yang sangat menarik yang saya ambil daripada YouTube dan kita boleh saksikan bersama-sama. You may want to fly. Dari kumpulan Thomas Alva Edison. Saya Bharat. Saya Nisha. Saya Purvashwari. Saya Vinayami. Saya Gautam. Taja project kami ialah kincir angin. Big idea. Sumber boleh diperbarui penyelamat bumi kita. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat projek kami. Piping, berting hijau warna, blade dari untuk bahan makanan, cardboard, aluminium dan paper. Langkah-langkah penyediaan. Langkah pertama, mula-mula sediakan blade kipas daripada penutup bekas makanan. Langkah kedua, seterusnya sediakan jambatan daripada pipe PVC. Langkah ketiga, pasangkan blade yang dipotong dengan DC motor. Langkah keempat, pasang kipas mesin bagi memusingkan kincir angin. Langkah kelima, kincir angin berpusing. Langkah keenam, pasang multimeter untuk mengetahui penghasilan tenaga elektrik. Kelebihan kincir angin kami adalah penghasilan kincir angin kami melalui bahan kitar semula. Kincir angin kami dapat menghasilkan tenaga elektrik. Kos penyediaan projek kami sangat rendah kerana kami hanya menggunakan bahan kitar semula. Kami hanya menggunakan sumber yang boleh diperbaharui, iaitu tenaga angin. Kincir angin kami tidak akan mencemarkan alam dan bumi kita. Kita tidak perlu bergantung kepada tenaga hidro atau air. Semasa menghasilkan projek ini, kami telah mematuhi beberapa langkah keselamatan, iaitu gunakan sarung tangan semasa menjalankan eksperimen. Jangan menyentuh switch dengan tangan yang basah. Jangan menyentuh blade semasa ia berfungsi. Pastikan blade tidak terkena pada tangan. Hasil keputusan eksperimen kami menunjukkan bahawa bahan kita semula iaitu cardboard dan penutup bekas makanan yang digunakan sebagai blade dalam kincir angin menghasilkan tenaga elektrik yang banyak. Ini dapat dibuktikan yang melalui lampu merah. Kesimpulannya, penghasilan kincir angin kami dengan bahan kitar semula dapat mengatasi krisis tenaga. Sumber tenaga fosil seperti gas, arang batu dan sebagainya sangat terhad dan tidak boleh diperbaharui kerana ia akan kehabisan pada suatu hari nanti. Oleh itu,
kincir angin kami mungkin menjadi sebuah pencetus idea untuk sebuah orang untuk mencipta sebuah kincir angin dengan bahan kita semula di Malaysia. Negara kita tidak perlu bergantung kepada tenaga hidro atau angin atau air. Tambahan pula, kincir angin kami akan mengelakkan pencemaran. Sekian, terima kasih. Oke, sekian saja saya punya sharing dan saya serahkan kepada Nurul. Tapi sebelum itu, GB, adakah GB mau teruskan saya paparkan yang dokumen yang GB share tadi? Ya, Cikgu Noni, teruskan Ya, ya. Ya, teruskan. Oke, tunggu sekejap, saya kasih lihat dulunya nih. Oke, GB, boleh nampak? Boleh, oke, terima kasih. Fokus kepada dimensi ketiga. Turun bawah di bahagian bawah. Baik, selamat petang, salam sejahtera. Saya hormati semua penolong kanan yang ada. Seterusnya kepada semua MLT yang hadir, serta semua EJK TS25 yang hadir terkelimat pada hari ini ya. Apa yang saya sampaikan cuma menambah apa yang sudah diterangkan dalam video dalam penerangan Cikgu Noni sebentar tadi ya. Mudah-mudahan dapat membantu pemahaman kita tentang KMR ini ya. Tapi sebelum saya menerangkan, saya ingin membawa kita semua kepada penilaian PBPPP. Apa yang coba saya sampaikan di sini, yaitu modul 6 ini akan membantu di mana bahagian ini yang akan membantu penilaian kepada guru-guru. Saya sentiasa mengaitkan penilaian guru-guru kepada apa yang kita buat di dalam sekolah ya, termasuklah modul 6 ini. Kalau kita lihat di sini, modul 6 ini akan lebih kepada dimensi yang ketiga mewakili 60% seperti mana yang sudah saya terangkan sebelum ini, yaitu melalui pelaksanaan PDP I2 itu yang melibatkan E2.3, E2.4, teknik penyoalan, pameran komunikasi tadi, kemudian penglibatan dan penguasaan pembelajaran murid. Dan sebelum ini, peringkat pentadbir sudah pun memantau E2.5, penglibatan dan penguasaan pembelajaran murid. Seperti mana yang saya bagi tahu sebelum ini, masih banyak yang perlu kita perbaiki di kelas ya, yang mana penglibatan murid, berfokuskan murid itu masih kurang dipraktikkan ya. Begitu juga dengan hari ini kita menyentuh tentang teknik penyoalan, kita akan lihat sekejap lagi di mana benda ini, dan kemahiran komunikasi. Tapi yang paling penting sana teknik penyoalan ya. Oke, kita akan masuk kepada modul 6 ya, modul 6.
apa yang sudah kita dan dengar tadi, KMR modul 6 ini banyak berkisar kepada KMR, kepahaman melalui reka bentuk. Kepahaman melalui reka bentuk. Saya suka menjelaskan di sini apa yang sedang dan sehingga sekarang ini yang kita buat di peringkat sekolah adalah konsep tradisional yang kita buat pengajaran dan pembelajaran kita. Apa yang saya maksudkan konsep tradisional ialah apabila di dalam setiap DSKP kita, saya tidak menyentuh DSKP mana-mana yang lain, tahun 1 hingga tahun 5, tetapi lebih kepada tahun 6. Lebih kepada tahun 6. Yang mana dalam konsep tradisional ini, yang kita buat adalah kita mengikut urutan. Kita mengikut urutan DSKP itu. Daripada 2 poin, contoh dia 1.0, kita mesti habiskan 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Kalau ada lagi, barulah kita masuk kepada 2.0, 2.1, 2.2, dan seterusnya 3.0. Itulah yang kita buat. Itu adalah cara tradisional, konvensional, yang selalu kita buat dari dulu sampai sekarang. So, tadi ada diterangkan dalam video itu, ada juga kekangan dan bantahan daripada guru-guru yang mana murid belum menguasai ini sudah kita lompat pula di sana. Tetapi yang kita maksudkan di sini ialah di SKP tahun 6. Tahun 6. Yang mana kita sudah mengajar anak-anak tahun 6 ini selama 5 tahun. Contoh dia, dalam matematik takkanlah kita masih lagi mengajar konsep campur, darab, dan tolak itu. Yang bertambah hanya dia punya digit nombor, kan, nomor digit. Tetapi kemahiran itu sudah ada. Itu antara yang sering disuarakan, ya. Yang sering disuarakan. Ada beberapa. Bila kita mengalihkan konvensional ini, teknik konvensional, pengajaran PDPC konvensional ini kepada teknik KMR. Oke. So, di dalam KMR pula, dia lain sedikit. Kalau boleh dipaparkan Cikgu Noni, backward design tu, backward design. Adakah slide itu? Cikgu Noni. Cikgu Noni masih ada kah? Ya, JB. Ya. Coba cari backward design tadi itu. Backward design. Sekejap. Kita baru bercerita semua, latihan kita baru bercerita tentang teknik konvensional ataupun tradisional, yang mana penggunaan DSKP itu kita buat secara berturut, ataupun kita kena ikut turutan. Tetapi dalam modul 6 ini kita didedahkan dengan KMR, Ada Cikgu Noni? Pada JB saya cari dalam modul A. Iya, oke. Oke, sementara Cikgu Noni mencari, ada perbedaan sedikit, di mana konvensional ini dengan KMR agak berlainan sedikit, ya. Dan saya juga ingin mengaitkan KMR ini dengan program C6 yang sedang diusahakan oleh semua guru tahun 6, terutamanya mata pelajaran teras, yang mana antara objektifnya adalah mencapai KPI PSO sekolah, yang mana sekurang-kurangnya ada 100 pencapaian untuk tahun ini, ada
pencapaian tahun ini untuk mencapai TP 6 bagi berapa peratus murid itu. Saya lupa sudah karena rujuk ESO. Oke, kita balik kepada paparan. Ini konsep tradisional. Menentukan hasil pembelajaran, kita lihat, kita tengok di dalam DSKP itu style lama. Kemudian barulah kita rancang aktiviti PNP dan tugasan. Oke, kita tentukan di aktiviti PNP yang macam kita selalu buatlah. Kemudian menentukan penilaian, kita buat pemeriksaan, ujian dan sebagainya. Nah, ini dulu tradisional. Tetapi di dalam KMR, kemahiran melalui reka bentuk, backward design, dia terbalik sedikit. Kita mengenal pasti hasil pembelajaran dulu. Mengenal pasti hasil pembelajaran. Yang mana tadi disentuh tentang merungkai standar. Sebab itu KP, MLT, semua yang ada di sini, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena mahir, kita kena khatam dengan DSKP kita masing-masing. Nah, terutamanya bahagian kita. Contoh dia KP matematik. Dia mesti tahu apa isi kandungan DSKP matematik itu. Ya. Kemudian di dalam kandungan itu, DSKP itu, kita kenal pasti dua perkara penting. Dua perkara penting yaitu standar kandungan dan juga standar pembelajaran. Standar kandungan dan standar pembelajaran. Walaupun benda ini sudah ada kita tulis dalam RPH, tetapi benda ini saya tidak sentuh hari itu, saya lebih kepada OP dan KK. Sebab standar kandungan itu ada dalam DSKP. Kemudian standar pembelajaran itu pun ada di dalam DSKP. Kita cuma copy paste saja. Copy paste saja apa yang ada dalam DSKP masing-masing. Tetapi OP dan KK hari itu saya sentuh banyak sebab dia melibatkan penulisan dan mesti berbentuk eksplisit, boleh dinilai. Tapi bukan cerita kita hari ini. Yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan semua MLT tahu di mana SK, standar kandungan dan juga standar pembelajaran. Di mana? Yang mana karena di dalam pembelajaran KMR ini kita contohnya kita ambil standar kandungan itu untuk panduan kita. Nanti saya akan bercerita tentang itu. Kemudian yang keduanya standar pembelajaran. Di dalam standar pembelajaran ini untuk mencapai TP 6 kita ambil standar pembelajaran yang paling bawah, yang paling tinggi. Standar pembelajaran yang paling tinggi, paling bawah, yang mana menjurus kepada pencapaian TP tertinggi murid, TP 6. Tapi itu di dalam backward design ini, yang pertama kita buat ialah mengenal pasti hasil pembelajaran. Di mana tuh kita kena tengok di dalam SK dan SP, di dalam DSKP kita masing-masing. Ambil yang paling tinggi. Itu cerita SP, standar pembelajaran. Standar kandungan. Standar kandungan saya akan bercerita apabila masuk dalam PBL PBL. Kemudian bila kita dapat kenal pasti hasil pembelajaran, menetapkan bukti hasil untuk dinilai, yang tadi itu sudah kita tengok daripada pemerhatian, ujian, bertulis, dan sebagainya itu biasa. Kemudian barulah kita merancang aktiviti PNP. Aktiviti PNP inilah yang kita namakan sebagai PBL. PBL. Sebab untuk merancang itu, daripada awal itu, backward design, KMR ini, ada satu gabungan, yaitu PBL, secara semua mata pelajaran. Semua mata pelajarannya, standar kandungan yang ada kaitan. Yang pertamanya, macam mana membuat
semua KP kena duduk. Beberapa orang KP kena duduk bersama dan cari satu tajuk utama ataupun big idea. Big idea tadi. Kita sudah diterangkan sedikit tadi. Ada beberapa contoh itu. Kalau boleh dipaparkan, Noni. Macam mana big idea itu? Oke, tunggu sekejap juga. Ya. Yang mana semua KP-KP nanti akan duduk. Inilah hasrat TS25. Kita tidak terikat dengan tradisional. Kita tidak terikat mesti kemahiran 1 dulu mesti habis, kemahiran 2, kemahiran 3, kemahiran 4. Dia berturutan, tidak. Dalam KMR kita boleh masuk mana-mana kemahiran. Nah, mereka bentuk pembelajaran itu. Mereka bentuk pembelajaran itu yang mana semua KP ataupun semua mata pelajaran boleh terlibat. Semua mata pelajaran boleh terlibat. Oke, kita cari satu big idea di mana, ini contoh ya. Mata pelajaran PSB. Ini saya tidak perlu terangkan. Tengok SP, SK dia biasa saja, semua kita tahu nih, ekspresi kritik semua di SKP pun ada. Tapi SP itu yang baru saya terangkan tadi, tengok dia akan pilih yang terbawah ataupun kedua terbawah yang mana boleh menghasilkan ataupun membawa kepada hasil pembelajaran pencapaian TP murid lebih baik, ya. Ada kaitan itu TP6, kemudian kita rujuk TP6 itu macam mana kita boleh membawa murid itu mencapai TP6. Tapi yang lebih penting daripada ini adalah big idea. Ada paparan kah, Noni? Big idea ini? Kita belum soalan. Big idea dulu. Ini. Tadi. Tadi itu. Mana sudah? Atas ke? Di bawah. 22. Itu apa tuh? Mungkin atas lagi tadi. Lagi atas lagi. Ini 16. Oke. Ini yang saya sedang bercerita, merungkai di SKP itu, kita kena duduk bersama-sama, tentukan big idea itu. Siapa tuan rumah? Big idea ini sangat ringkas. Sangat ringkas. Dan dia tidak merujuk kepada tajuk-tajuk di dalam di SKP kita. Tetapi dia lebih ke atas, lebih ringkas daripada itu, yang mana semua mata pelajaran boleh berkaitan, boleh mengaitkan. Contoh ialah kita ambil tuan rumah dia di dalam 4 atau 5 gabungan mata pelajaran itu, KP yang duduk itu, yang menjadi tuan rumah ialah KP Science. Dan big idea dia ialah alam sekitar. Contoh, alam sekitar big idea kita. Di dalam alam sekitar ini, apa di dalam DSKP Science yang boleh dikaitkan dengan alam sekitar? Sudah tentulah dia tidak akan bermula di 1.0, 2.0. Mungkin dia terdapat di dalam 3.0, di dalam DSKP, di bawah atau di tengah. Kemudian KPBM pula. Yang duduk bersama ini,
KPBM. Cari pula apa yang berkaitan dengan alam sekitar yang boleh kita masukkan. Boleh kita masukkan yang apa kemahiran dalam DSKP ataupun SP yang boleh kita masukkan di dalam pembelajaran BM itu yang berkaitan dengan alam sekitar. Contoh, membaca, mengarang, dan sebagainya. Membentang, kalau ada, kamu lebih paham. Begitu juga dengan KPBI, cari. Dan sudah tentu saya percaya, sangat percaya sebab kami sudah melalui ini, sudah membuat proyek sebenarnya. Yang mana dia tidak akan bermula dengan 1.0 atau 2.0. Kadang-kadang dia di SKP yang di tengah-tengah baru ada kaitan. Oke. Begitu juga dengan mungkin matematik, alam sekitar. Alam sekitar apa yang berkaitan dengan matematik, pengiraan. Pengiraan apa? Suhu, contoh. Semua berkaitan. Semua berkaitan. Jadi, secara umumnya, hasrat TS25 KMR ini pada masa akan datang, yang mana guru-guru bebas menentukan big idea yang mana tujuannya supaya murid mendapat TP 6. Daripada tadi itu kita duduk bersama, KPKP duduk bersama mendapat big idea itu dan sudah menentukan di mana SK dan SP di dalam DSKP masing-masing yang berkaitan itu boleh dimasukkan, boleh disatukan dengan big idea tadi, alam sekitar. Selepas menentukan itu dan kita pasti bahwa ianya berkaitan dengan tajuk tadi, alam sekitar itu, big idea, kita akan buat essential question ataupun soalan pencetus idea. Soalan pencetus idea dari idea utama untuk subjek masing-masing. Oke, apa tujuan pencetus idea? Apa soalan pencetus ide sebenarnya? Oke, tujuan. Satu tujuan. Tujuan dia ialah apabila kita memberi sebelum tujuan. Apa soalan pencetus ide? Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat taksonomi Bloom. Siapa yang masih ingat taksonomi Bloom? KPKP sepatutnya semua tahunnya. Taksonomi Bloom. Yang mana soalan pencetus ide itu bukan di peringkat rendah. Taksonomi Bloom ini boleh dibagikan kepada 3. Dulu kita membuat soalan-soalan itu, kita sudah didedahkan ini. Soalan pencetus ide dia bermula daripada tahap sederhana kepada yang tinggi. Tapi itu dalam contoh soalan tadi dia gunakan 2 perkataan, yaitu apakah dan bagaimanakah. Kenapa kita guna ini? Sebab kita mau murid bercakap. Kita mau murid bercakap. Itu tujuan dia. Kita mau murid bercakap. Bila kita menyoal, murid tidak berhenti bercakap. Dan tercapailah satu penilaian dalam PBPP itu, yaitu ada 2. Satu, teknik penyoalan tadi. Teknik penyoalan itu mestilah pencetus idea murid. Menggalakkan murid bercakap. Jangan tanya soalan yang senang, yang berbentuk pengetahuan. Yang berbentuk ya atau tidak, jangan. Tetapi kita tanya yang murid bercakap panjang. Biarlah murid yang bercakap. Menerangkan. Tentunya bagaimana, apakah, bagaimana. Janganlah sampai yang terlampau tinggi, yang huraikan, tidaklah. Itu peringkat sekolah menengah mungkinlah. Bincangkan itu mungkin peringkat sekolah menengah. Di sekolah rendah ini bagaimana, cukup. Apakah? Murid akan bercakap tuh. Murid akan bercakap. Oke? Tujuan dia. Oke, jadi sekarang daripada idea utama, KPKP sudah merungkai DSKP masing-masing, sudah menentukan SP di mana yang berkaitan masing-masing, sudah menentukan SK dan SP di bagian masing-masing, kemudian membina soalan pula. Membina soalan.
kita tentukan, selepas SK dan SP tadi kita cek TP murid, mesti mendapat TP 6, ya, bagian masing-masing. So bagaimana? Kamu kena cek TP 6 itu apa kriteria dia. Oke, kalau semua sudah, barulah kita laksanakan pengajaran dan pembelajaran itu secara bersama. Tapi bukan maksud dia, bukan maksud dia, sekejap ya. Oke, bukan maksudnya kita masuk kelas dalam satu masa. Mungkin boleh dibuat, tetapi setakat ini kita bukan menjurus kepada itu, tapi kita menjurus kepada membuat perancangan itu secara bersama. Dan kita akan sampaikan di kelas masing-masing, tapi itu tercetusnya PBL KMA. Kita daripada big idea tadi, tentukan SK, SP, TP 6, kemudian soalan-soalan pencetus idea sudah kita siap semua. Ada lebih baiknya kita laksanakan itu secara PBL ya. Kejap. Kalau kita tengok video tadi, yang murid-murid sedang membentang itu adalah PBL lah. Dia bukan pengajaran secara biasa, tapi pembelajaran berasaskan PBL lah. Apa sudah? Pembelajaran apa Cikgu Noni? PBL atau apa? Pembelajaran berasaskan GB. Project. Okay. Project. Pembelajaran berasaskan project. Ya. Jadi benda itu tidak berlaku dalam satu sesi pengajaran. Dia mungkin berlaku seminggu, 2 minggu dan sebagainya. Bergantung kepada PBL yang kita rancang secara bersama. Ya. Kamu pun sudah diderakan tentang PBL. Kan dia tidak berlaku dalam satu masa pembelajaran, tetapi dia berlaku secara banyak masa yang digunakan. Tetapi akhirnya apabila murid membentang, murid memberi dapatan daripada PBL itu, kita boleh nilai, kita dengan yakin meletakkan TP murid itu kepada TP 6, ya, TP 6. Ya, jadi itu tujuan dia. Modul 6 ini. Saya kaitkan dengan program C6, ada beberapa orang guru KP mata pelajaran sains ada berjumpa dengan saya tadi, tapi biarpun saya belum tengok sepenuhnya kertas kerja itu, tetapi apa yang saya maksudkan sekarang ini, lebih baik kita buat dengan cara begini, untuk memastikan murid-murid yang TP5 itu, saya yakin bila kita buat perkara ini, akhirnya semua murid yang TP5 ini boleh layak diberi TP6. Layak diberi TP6. Kita akan sentiasa terbuka mana-mana KP yang datang untuk meminta penerangan, saya sentiasa terbuka ya. Kita akan sentiasa minta mana-mana KP untuk berbincang ya. Tapi itulah konsep kita ada unity ya, kesatuan. Carilah mana-mana masa yang sesuai, kamu tengok guru GB free, boleh masuk sini ya, tapi jangan ramai-ramai dalam 4 orang atau 5 orang. Kita bincang secara bersama dan kongsikan kepada kawan-kawan dapatan perbincangan kita ya. Oke. Kemudian hasil akhir nanti yang kita mau kepada murid ialah, saya ingin menyentuh juga tentang hasil akhir ini, yaitu kompetensi pembelajaran bermakna
apa yang maksud dia pembelajaran bermakna itu. Penggerak, kalau kita tengok bagian bawah itu penggerak pembelajaran bermakna. Kalau dulu cuma 4 C saja yang kita tahu. 4 C saja. Akhirnya apa yang kita mau kepada murid, hasil kepada murid itu, pencapaian murid itu, dulu 4 saja, 4 C, yaitu kritikal, murid yang boleh berpikiran kritikal, kreatif, boleh berkolaborasi, boleh berkomunikasi. Coba kita tengok sini tuan-tuan dan puan-puan. 4 ini saja, belum tambah 2 ya, belum tambah 2. 4 ini yang dulu sudah kita sama-sama belajar, sama-sama tahu ya. Kritikal dan kreatif mungkin kita boleh capai apabila kita just talking di depan, kita minta murid menjawab. Ya, mungkin kita boleh minta secara kritikal jawaban-jawaban murid, berpikiran secara kritikal. Tetapi kreatif mungkin juga boleh mencetuskan pemikiran kreatif murid apabila kita mahir menyoal, terutamanya soalan-soalan pencetus ide. Mungkin juga. Tetapi coba tengok yang dua, tuan-tuan dan puan-puan, KPKP, MLT, yaitu kolaborasi dan komunikasi. Adakah murid boleh mencapai ini? Di dalam kolaborasi apabila kita cara lama mengajar, kita just talking and murid dengar saja, sekejap-sekejap saja berkomunikasi, itu tidak akan menggalakkan murid berkomunikasi. Itu pertama. Yang keduanya kolaborasi, apalagi kolaborasi. Kolaborasi ini ialah murid bercakap ataupun berbincang dengan kawan-kawan. Ataupun ialah sekarang masih lagi SOP, biarpun ada jarak, tetapi berbincang. Tetapi bila kita menggunakan teknik pengajaran lama, just talking dan murid mendengar, tidak mungkin kita boleh mencapai memberikan peluang murid untuk berkomunikasi dengan baik dan juga berkolaborasi dengan kawan-kawan. Nah, kalau dulu senang kolaborasinya boleh dalam kumpulan kan, tapi sekarang agak susah, tapi masih boleh dilaksanakan walaupun ada penjarakan. So, dalam 4 ini yang mungkin yang saya yakin dalam pengalaman kita semua, 2 itu ya mungkin kita dapat. Nah, kritikal dan kreatif ya kita dapat. Kita gunakan pengalaman kita. Ada guru yang sudah 10-20 tahun mengajar. 2 ini ya, saya yakin kita boleh dapat. Tetapi yang 2 ini kolaborasi dan komunikasi agak sukar jika murid tidak aktif di dalam kelas. Sebab itu pemantauan kami baru-baru ini, apabila saya melihat penglibatan murid di dalam kelas itu masih boleh ditambah baik. Agak sukar untuk 2 ini. Kemudian hari ini pula kita didedahkan pula dengan 6C. Yang mana rupa-rupanya kementerian sudah menambah sebenarnya 6C. Kalau dulu 2 saja, oke, yang ini kompetensi pembelajaran bermakna murid. 4C ditambah lagi dengan 2 karakter ataupun perwaktakan ataupun saksiat murid, ya, termasuklah moral dan integriti murid. Bolehkah kita tengok dan kita nilai murid itu tanpa kita melibatkan murid itu dalam sesuatu activity? Mungkin ada di antara guru yang boleh menilai lah sasia murid ini kalau setakat tengok sahaja. Tapi tengok sahaja itu adakah itu boleh dinilai moral dan integritinya? Mungkin pemerhatian sepanjang murid itu berada di sekolah mungkin boleh, tetapi dalam PDPC bolehkah? Nah, sebab itu PBL ini penting. Ya, dalam PBL ini, dalam melaksanakan proyek itu kita boleh nilai semuanya. Ya, sasia murid, masuklah moral dan integriti sepanjang membuat aktiviti. Ya. Kemudian bukan saja nilai ya, sebenarnya 6C ini kita boleh terapkan, kita boleh bina, kita boleh
bagi keberhasilan murid itu kepada sasian tadi, karakter. Kemudian ditambah lagi yang keenam, kenegaraan, sikap patriotisme. Jadi keenam ini perlu dicapai untuk keberhasilan murid ya. Jadi kita tidak akan bercerita selepas ini 4C lagi, tetapi 6C. Ada satu sekolah menengah dalam perkongsian pengetua daripada Kota Kinabalu masa di IAB dulu, di mana di dalam penulisan RPH diorang tambah lagi 6C. Waktu dalam setiap PDP itu apa yang murid capai dalam 6C itu di mana dia capai. Tapi kita mungkin belum sampai kepada tahap itu sekolah menengah ya. Tapi sudah ditekankan oleh pihak kementerian, jadi kita di peringkat sekolah rendah, kita kena alert tentang perkara ini, kita kena terapkan kepada murid-murid. Ya. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhannya, KMR, Kemeran, melalui reka bentuk itu, akan banyak membantu kepada semua KP-KP, MLT, dalam grup ini nanti, untuk membantu murid mencapai TP6. TP6. Jangan kita biarkan ada ramai, kalau saya melihat data di sekolah ini tahun 6 terutama tahun 6 ya, kita fokus kepada tahun 6 dulu untuk KMR ini, walaupun sebenarnya boleh dilaksanakan di peringkat mungkin tahun 4, tahun 5, tapi bergantung kepada quality ataupun bergantung kepada kemahiran yang ada pada murid. Ya. Jadi itu atas kebijaksanaan KP masing-masing. Ya. Jadi selepas ini kita akan banyak berbincang, kita akan banyak duduk bersama semua KP-KP, kita akan cari big idea, kita akan kaitkan dengan DSKP masing-masing, bolehkah tidak, kalau boleh kita laksanakan. Ya. Dan yang sekarang ini fokus kita yang tahun 6. Terutamanya murid-murid yang masih lagi di TP5. Kita bantu. Kalau melihat data ramai. Kalaulah semua yang TP5 sekarang ini kita boleh anjakkan dia kepada TP6, boleh. Sehingga mencapai KPI dalam PSO sekolah kita, yaitu hala 7 sebenarnya sekolah kita, agak bukan mudah tetapi tidak mustahil kita boleh capai sebelum 2025 dalam perencanaan PSO. Oke, saya ingat itu saja. Mungkin saya benarkan beberapa soalan supaya mungkin soalan yang penting itu boleh kita jawab, saya jawablah. Oke, buka kepada soalan kalau ada, silakan. Ada apa-apa soalan? Cikgu Linda, ada soalan Cikgu Linda? Mana sudah Cikgu Linda? Selamat petang GB. Ya, ada soalan? Ataupun semua oke setakat ini, ataupun setakat ini apa yang di jelas GB. Oke, maksudnya ya, kalau setakat kita jelaskan dia belum berapa. Kita kena, saya ingat yang paling penting kita kena duduk bersama, kita kena berbincang, ya. Ingat itu yang paling penting kan, Ibu Linda.
Ada apa-apa pertanyaan lagi? Oke, kalau tiada, saya anggap semua agak jelas ya, dengan penerangan daripada Cikgu Noni, video, kekongsian video, dan sedikit penerangan daripada saya ya. Dan dari masa ke semasa kita boleh duduk bersama, saya mengamalkan pintu terbuka untuk perbincangan ya, terutamanya di dalam TS25, saya tiada masalah ya. Datanglah untuk berbincang dengan saya ya, tiada masalah. Sebab selepas ini kalau pembudayaan TS25 ini sudah kita praktikkan di sekolah, tidak mustahil suatu hari nanti kita akan minta ataupun kita akan sering duduk bersama, ataupun mungkin kita sediakan satu ruang untuk war room tentang TS25, terutamanya dalam perancangan-perancangan PBL untuk meningkatkan TV murid-murid ya. Tidak ada masalah tuh. Guru-guru KP-KP saya serahkan kepada kamu berpikir ataupun sumbangkan ide bagaimana kita melaksanakan ataupun memudahkan perancangan kita ini. Sedangkan mungkin ada tempat yang mau dicadangkan masa, mungkin kalau ada masa yang dicadangkan. Saya sentiasa mendengar ya, apa yang dicadangkan oleh guru-guru. Sehingga itu saja daripada saya. Terima kasih semua. Sabar mendengar. Ya, kembalikan kepada Cikgu Nurul. Nurul kan? Silakan. Baik, terima kasih Cibi atas penerangan yang saya rasa sangat senang dipahami. Jadi memenangkan tiada soalan, rasanya kita pun sudah paham tentang tajuk hari ini. Walau apapun masa dan ruang ini mungkin ada baiknya saya serahkan dengan Cikgu Bob kalau ada apa-apa ingin disampaikan. Cikgu Bob. Ya Nurul, dari saya Nurul, tiada apa-apa mungkin di Nurul. Oke, Cikgu Bob. Cikgu Mus. Tiada Cikgu Nurul, lapar sudah nih. Tiada, terima kasih. Oke, Cikgu Mus, apapun kelaparan sudah nih. Oke, jadi sekali lagi saya mewakili penyelaras TS25 mengucapkan ribuan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua rakan-rakan MLT dan juga kepada barisan pentadbir GB khususnya kerana sudi meluangkan masa pada hari ini. Jadi seperti biasa kita akhiri kita punya bengkel pada hari ini dengan membuka kamera sebagai kita punya dokumentasi. Silakan rakan-rakan untuk buka kamera. Sebelum itu Cikgu Nurul, sedikit tambahannya, yang mana di dalam yang mana di dalam modul seterusnya, yaitu modul 7, kita akan banyak didedahkan dengan teknik pengintegrasian ICT di dalam PDPC kita, pengajaran dan pembelajaran. Dan yang ini saya minta kepada bukan lagi Cikgu Noni mungkin membantu sedikit saja, tetapi saya minta guru ICT kita nanti, Cikgu Kartini yang akan banyak mengambil peranannya. Saya ingat itu saja. Thank you. Oke, terima kasih Bi. Mudah-mudahan Cikgu Kartini dengarlah tau kan. Oke, jadi buka kamera, kita ambil gambar, kemudian kita say goodbye lah. Tidak yang mau berkamera nih Nurul? Tidak pada gambar juga kita punya apa nih? Telegram semua.
Oke juga, boleh jadi evidence juga. Oke, thank you Oke, semua. JB. Ya. Oke, terima kasih semua. Oke, selamat berbuka puasa nanti.